Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, lalu apa yang Allah akan lakukan, Allah berikan dia ujian. Apabila dia redha dengan ujian tersebut, maka dia berhak mendapat redha Allah. Dan apabila dia tidak redha ataupun dia marah-marah, dalam hadis tu Nabi sebut, sekiranya dia marah, dia memarahi akan ujian Allah tersebut, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu setiap hari sebenarnya setiap hari adalah hari baru untuk kita menempuh ujian yang baru. Agak-agak semalam luluh dah ujian mari. Ingat-ingat mari ada ujian benda mari. Ke dah ingat dah. Mari dulu minggu lepas, tahun lepas, masa sekolah menengah, banyak ujian. Ada kawan Jack kita lah. Ada kawan Jack, dia dah. Ada kawan Peli. Kalau saya ingat masa kecil-kecil dulu kan, orang panggil saya Semak. Panggil. Sedih nak rasa. Nama saya Asma kan? Sama Asma ke? Jadi budak-budak kan? Budak-budak, subhanallah, Semak. Kita pun wadah paling. Lepas tu ada juga yang panggil kita kayu kamak. Kan kayu kamak tu kan makanan dia tu. Kalau ni roti. Kejap. Ini sebenarnya page ke FB person? Page. Tadi salah. Ya Allah. Subhanallah, Allah Kak. Minta maaf deh. Ada masalah teknikal tapi dah settle. Patutlah, Masya Allah. Okey, kayu kamak tu kalau orang luar dia panggil roti. Cakui. Ya Allah, cakui. Kayu kamak tu kan cucur air tu kan? Sebab dia ada sama ujung. Asma, kayu kamak. Kayu kamak. Budak-budak main gelok-gelok. Tapi bila kita sedih kan, kita pun ngadu ke mak contohnya, ngadu ke ayah. Sebab itu penting sangat seorang ibu ayah ni menanam sifat-sifat sabar pada anak sejak kecil. Jadi kalau mak ayah ni dengar bapa tu, orang panggil kita kayu kamak contoh. Lepas tu mak kita pun kata, sabarlah, jangan balah. Dah apa orang buat kita, kita jangan buat korang. Walaupun nampak simple je nasihat kita tu, tapi sebenarnya kata-kata itu telah melatih diri kita supaya menjadi hamba Allah yang redha dengan ujian. Itu ujian masa kecil, macam-macam lagi lah ujiannya masa kecil. Balah dengan adik-beradik biasalah budak-budak. Balah dengan saing-saing. Ada juga rasa macam cikgu dak wahi, padahal perasaan kita. Masuk sekolah menengah, ujian lain pula daripada Allah. Dan saiz ujian itu mengikut kadar kemampuan, mengikut umur kita, mengikut kadar pengetahuan. Tapi bila kita ada di sekeliling kita orang-orang yang selalu bagi nasihat walaupun simple tapi kita boleh pegang. Jadi kita kan dok ni, kalau cucu kita balik, dia pun ceritalah dia kena jack ke dekat sekolah apa. Kita pun kata, siapa awak kata tu? Tok nak cari ni, cucu siapa, anak siapa ni? Kita melatih apa? Seolah anak kita tu besar, cucu kita tu seolahnya kita yang lindung dia. Lepas tu kita kata, kalau dia kata gitu, balas semula, biar dia rasa lagi. Balas semula. Akhirnya kita bimbang anak yang kecil ini membesar dengan perasaan dendam dan suka membalas keburukan dengan keburukan. Sedangkan hakikat ujian dalam hidup, walaupun ujian itu pada kanak-kanak, pada orang dewasa dan sebagainya, hakikatnya ujian tersebut adalah untuk menguji sama ada kita redha, kita bersedia dengan sabar, kita jadi apa lepas ujian tu. Jadi pemarah ke hasil pada ujian, jadi pendendam ke, ataupun jadi pemaaf, ataupun membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Saya pernah lah tanya anak kan, sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah, ngejek-ngejek ni macam dia bukanlah niat sangat, tapi budak-budak kan tau. Baliklah anak kita ni nangis, anak saya lah, adalah yang kena ngejek tu.
Bapa ni budak lelaki nang juga. Dah bapa ni kita tak boleh kata dak orang cetong. Contoh kena ajak sikit. Tak boleh, kita kena mendengar dan kita cuba bagi semangat. Lepas tu bila dia cerita dia kena ngejek gini-gini, lepas tu kita tanya, lepas tu balah gana, balah macam mana? Dia pun kata dia balah dengan astaghfirullah. Darjah 2 kan, belajar balah dengan astaghfirullah. Lepas tu bapa balah dengan astaghfirullah sebab orang tu buat dosa. Jadi nama dia Imran. Jadi Imran doa dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Saya kata Imran bagus tu, sebab bila orang buat dosa dengan kita, kita doakan kebaikan supaya kita memang dapat pahala bila kita sabar. Tapi kita tak tabuh. Kita ni tabuh dengan kita boleh pahala, orang lain boleh dosa. Betul tak? Faham tak maksud saya? Bukannya kita guna ayat tak apalah kita sabar tu boleh pahala, dia tu berdosa, nanti Allah balah, tunggu kat akhirat esok. Kita bunyi sedap dah, tak apalah kita tak payah balah, kita sabar boleh pahala, biar Allah lah yang balah kat akhirat esok. Ayat tu macam ada dendam sikit. Nak juga kalau dah akhirat, dunia lagi Allah dah tunjuk, tengoklah. Na'udzubillah min zalik. Hasil daripada ujian, kita jadi gana tu sangat penting. Jadi pemaaf, mendoakan kebaikan. Orang buat baik, balas baik tu biasa. Orang beri kuih, kita balas kuih, tu biasa. Orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Orang buat baik, kita balas jahat, itu zalim. Subhanallah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Faham tak? Subhanallah. Orang buat jahat kita balas jahat juga, itu dendam. Orang buat baik, kita balas baik, itu kebaikan, itu biasa, normal. Kalau orang buat jahat pada kita balas dengan kebaikan, tak semestinya jatuh kuih. Dan orang tu baru merupak kita, nak kuih bukan senang. Allah. Yang boleh mungkin doakan. Kita sabar, kita anggap ini ujian, dia tu perantaraan je. Ya Allah, berikanlah dia lidah yang baik, ya Allah. Bukankah doa orang yang dizalimi itu makbul? Kita ni sedang dihina, sedang dikata, sedang difitnah. Kita sedang dizalimi oleh orang-orang yang fitnah kita. Lalu kita ni doa orang yang dizalimi, itu hadis Nabi. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, iaitu doa orang-orang yang dizalimi. Jadi masa kita dizalimi oleh siapa pun, ibu-ibu sekalian muslimat, ada orang kata, ustazah, suami saya zalim ke saya? Zalim lagu mana? Tak beri nafkah, lagi cakap kasar sama, hati ni kesok sama. Kan? Kesok hati, kesok hati. Hati ni ustazah sekian-sekian. Saya dizalimi ustazah oleh siapa? Anak saya. Anak zalim macam mana? Sedihlah nak buat gini ustazah. Saya kata makcik, masa ni lah doa makcik sangatlah dekat, sangatlah makbul. Makcik adalah seorang ibu, sedang dizalimi, sedang diderhakai, sedang disakiti oleh anak. Masa ni makcik kalau boleh jangan banyak mengeluh, sebab rugi. Makcik tak boleh apa-apa dari mengeluh. Ya Allah, kan telefon orang tu, kan telefon orang ni nak ngadu ni. Tapi masa ni lah makcik banyak doa dengan Allah. Ya Allah, jadilah anak ni anak yang soleh. Doa juga buat baik-baik. Sebab makcik kalau Allah makbul, makcik juga buat bahagia. Anak buat menyakitkan hati makcik ni tak mustahil menjadi anak yang sangat menyejukkan hati. Anak yang soleh. Sebab makcik doa dalam keadaan makcik dizalimi, makcik disakiti, makcik dalam keadaan yang begitu khusyuk mengharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.